Assalamualaikum, hai semua, apa khabar korang? Selamat berpuasa. Kalau yang tengah masak tu elok sangatlah sambil-sambil dengar cerita saya kali ni, sambil-sambil you all semua masak, okay? Kembali lagi bersama saya AA berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okay, kisah seram kita pada kali ni, dia bagi tajuk, itu bukan dia. Mesti kita semua ingat kan kisah Nurse Hani yang doppelganger tu. Dekat sana dia nampak orang yang sama, dekat sini pun dia nampak orang yang sama. Ya, kisah kali ni macam tu. Bila ada makhluk yang boleh menyerupai manusia dan cuba mengelirukan manusia. Sudah sedia? Jom kita mula. Jadi kisah ni berlaku pada tahun 2004 dekat sebuah taman di Sungai Petani, Kedah. Masa tu, rumah mak dengan ayah dia tengah renovate. Jadi, diorang sekeluarga terpaksalah pindah masuk ke rumah sewa. Katanya, dia duduk dekat rumah sewa tu dalam 6 bulan jugalah. So, sebenarnya, dialah yang cari rumah sewa tu. Masa tu, dia ditemankan oleh salah seorang kawan dia yang namanya Su. Masa dia keliling-keliling taman tu nak cari rumah kosong kan. Dan dia adalah ternampak satu buah rumah ni. Rumah tu colour biru. Dah tu rumah tu nampak cantik dengan balkoninya yang luas dan juga berbumbung. So masa tu Su ni cakap, "Weh, rumah biru tu cantik lah, kosong." Nampak? Ada tulis untuk disewa lagi. Jadi dia ni pun balik rumah bagi tahu mak dengan ayah dia. Katanya ada sebuah rumah cantik kan, kalau biru lagi. Lepas tu ada bumbung. Mungkin bolehlah nak parking kereta ke, tak kena hujan kan. Dan mak dengan ayah dia ni pun setuju. Seminggu lepas tu, diorang sekeluarga ni pindahlah ke rumah biru yang cantik tu. Dia cakap warna cat rumah tu sebenarnya dah hampir pudar dah. Dan adalah lumut-lumut kecil sikit dekat sekitar rumah tu, dekat sekitar dinding kan. Dan benda tu macam rasalah suasana misteri tu. Jiran diorang ni namanya Makcik Ani. Dan Makcik Ani ni bila tahu je diorang nak pindah masuk rumah tu, dia memang seronok sangat. Sebab yelah ada jiran baru, lepas tu bolehlah borak-borak lepas ni kan, buat teman. Cuma daripada perjumpaan pertama pun, nampaklah yang air muka Makcik Ani ni macam agak pelik tau, macam agak tertanya-tanya macam tu. Cuma dia fikir, oh mungkin makcik ni macam, yelah tertanya-tanya lah kan, dia orang daripada mana. Lepas tu macam teringin nak bersembang, nak bertanya macam itu kan. Minggu pertama, dia orang duduk dekat rumah tu, dia orang semua keletihan. Kebetulan pula pada masa tu bulan puasa tau. Yelah bulan puasa nak kena pindah rumah lagi, angkat-angkat barang, kan penat kan. Dan katanya abah dia punya perangai ni, dia suka sangat duduk dekat depan TV. Lepas tu buka TV. Dan kadang-kadang dia tak tengok pun TV tu. TV dia yang tengok dia. Dia yang terlelap dulu. Lepas tu TV tu terpasang je. Dan dia ni pula, dia terpaksa duduk dalam bilik je. Sebab yelah pada masa tu dia ada peperiksaan PMR. Jadi abah dia ni ataupun family dia ni macam larang lah dia untuk tonton TV. So masa dia banyak dihabiskan dalam bilik untuk study. Jadi minggu pertama pindah tu memang diorang semua tidur awal. Minggu kedua pindah, barulah semua barang siap disusun oleh emaknya. Dan keadaan dalam rumah tu pun dah nampak tenang dah. Dah nampak macam bersih. Yelah selesa lah untuk tinggal. Dia pula kalau study dalam bilik je, dia akan kunci pintu bilik. Ialah sebab adik-adik dia ni kecil-kecil lagi. Dan biasanya kalau dia study je, adik-adik dia akan masuk dalam bilik, lepas tu kacau-kacau. So dia tak nak dikacau, tak nak diganggu. Sebab itulah dia akan kunci pintu bilik tu. Okay, ada satu hari tu dia study sampaikan dia tak sedar yang jam dah menunjukkan pukul 12 malam. Jadi meja study dia ni ada satu cermin tau. Dan daripada cermin tu sebenarnya dia boleh nampak seluruh bilik dia, termasuklah ke arah pintu. Jadi masa tu dia study dah dalam pukul 12 lebih macam tu. Dia rasa macam mengantuk lah kan. Dan bila dia terpandang je ke arah cermin, tiba-tiba dia tengok abah dia ada berdiri dekat belakang dia dengan mukanya yang serius tau. So dia cakap masa tu dia dah mengantuk dah. Tiba-tiba dia terpandangkan abah dia yang ada kat belakang ni, terus bulatkan mata. Konon-kononnya berlakon lah kan. Semangat gila study sekarang ni. Cuma beberapa saat lepas tu dia toleh ke belakang dan dia tengok abah dia tak ada pun kat situ. So dia pun macam terdetik lah dalam hati dia kan. Dia cakap,
cepatnya abah keluar. Bila masa abah keluar? Dah tu dia rasa nak terkencing. So dia pun buka lah pintu bilik tu dan pergi ke tandas. Katanya bilik dia ni ada depan sekali, dekat je dengan ruang tamu. Masa dia keluar tu, dia nampak abah dia tengah tonton TV, tapi siarannya kosong dah sebab dah pukul 12 malam. Cuma mata abah dia tu straight je duduk tengok TV. Jadi masa tu dia pun pergilah kejutkan abah dia kan. Abah, bangun abah macam tu. Dan abah dia ni keras je dekat situ, kaku je dekat situ, dan mata dia pula terjekil je pandang ke arah TV. Cuma sebab dia dah tak tahan sangat dah nak terkencing, jadi dia pun terus pergi ke tandas. Masa dia pergi ke arah bilik air tu, mamanya ada dekat sana. Dan dia pun tegurlah mama dia ni kan. Lah mama, nak pergi tandas juga ke? Bagi kakak dululah, tak tahan sangat ni. Dan dia cakap, mama pergilah gerak abah masa tidur. Ni duduk tengok TV seorang-seorang kat depan tu. Dan masa tu, mama dia ni macam pelik lah kan tengok ke arah dia kan. Dan mama dia pun cakap, kau ni dah kenapa? Abang kau ada tu tidur dalam bilik berdengkur je. Abang kau tidur awal semalam sebab dia tak sihat. Masa tu yang dia rasa nak terkencing tadi terus tak jadi tau. Dia berlari ke arah ruang tamu. Dia tengok dekat ruang tamu tu tak ada siapa-siapa pun dekat sana. Dan TV-nya pula dah off. Cuma dia perasan lah macam TV tu macam panas lagi, seolah-olah macam baru je ditutup. Masa ni barulah dia terfikir, ya Allah, siapalah yang ada dalam bilik tadi? Kan aku kunci pintu. Jadi macam mana abah boleh masuk dalam bilik kalau pintu tu aku kunci? Dah tu abah tidur awal. Krik 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 krik. Okey, hari yang lain pula, rutin mak dia ni biasanya pagi-pagi je dia akan kupas bawang. Sebab katanya diorang ni ada berniaga makanan macam gitu. Jadi daripada pagi sampai ke tengah hari, memang diorang akan sibuk. Biasanya mak dia akan kupas bawang banyak-banyak dekat ruang tamu. Dan bila dia cuti, dia akan tolonglah maknya kan. Kebetulan hari tu dia cuti, jadi dia pun tolonglah mak dia kupas bawang. Dah sebakul dah dia kupas bawang. Dan tiba-tiba adik lelaki dia yang namanya Muhammad datang berlari-lari. Lepas tu langkah bawang yang dia dah kopek tadi. Jadi dia pun marahlah dekat Muhammad ni. Hey, tak nampak ke akak buat apa? Main langkah je. Dia pun bebel-bebel lah dekat Muhammad ni kan. Dia cakap Muhammad ni memang nakal sikit. Dan mak dia ataupun mama dia pada masa tu macam terkebil-kebil tau. Mak dia cakap, kau ni dah kenapa? Muhammad kan pergi sekolah, ada sukan. Bila pula dia ada kat rumah ni? Masa tu terus meremang bulu roma dia tau. Dan dia yakin sangat memang Muhammad langkah bawang tu sebab dia boleh rasa angin yang budak tu berlari tau. Ada satu hari tu, diorang sekeluarga balik ke Pahang sebab katanya ada emergency. Dan selepas minggu lepas tu, barulah diorang balik ke rumah sewa diorang ni balik kan. Dah sampai ke rumah sewa tadi, makcik Ani, jiran diorang ni, siapalah diorang? Dia tanya balik dari mana. Dan mama dia pun ceritalah, kata diorang balik daripada kampung, daripada Pahang kan. Dah seminggu dah diorang tak ada kat rumah. Makcik Ani pada masa tu dia pegang lauk tau, nak bagi dekat mama dia ni. Dan masa tu lauk tu terlepas daripada tangan dia sebab dia terkejut sangat. Rupa-rupanya masa diorang sekeluarga ni tak ada dekat rumah, Makcik Ani ni tak tahu pun tau. Dan Makcik Ani ni cakap macam ni dengan mama dia, Ti, Ani tak rasa Ti tak ada kat rumah seminggu. Sebab ada je orang. Ani baru je nak tanya, kenapa biar Muhammad ni dekat luar? Sebab Ani ada tegur dia, tapi dia diam je, tak ada nak jawab apa. Dah tu Ani panggil lah Ti, tapi Ti tak keluar. Ti tak nyaut pun. Cuma Ani ada dengar lah macam ada orang duk mandi, orang masak, lepas tu makan dalam rumah. Malam-malam pun buka je lampu. Dek je yang keluar masuk dalam rumah. Dek ni ayah dia tau. Kadang-kadang Dek lalu dekat tepi rumah, duk tengok ayam belah anti, tapi tak ada cakap apa. Terus masuk dalam rumah. Mama dia pada masa tu terus meremang dengan cerita Makcik Ani ni. Yelah, masa dia cerita dengan maknya ni macam percaya tak percaya je. Yelah, mungkin risau juga anak dia takut kan. Dan benda tu memang menyerupai abah dia dan juga adik dia, Muhammad. Yang peliknya, dia tak menyerupai orang lain tau. Jadi 6 bulan dia orang tinggal dekat situ, macam-macam dia orang buat. Dia orang baca Yasin, dia orang buat doa selamat. Dan Alhamdulillah makin reda. Dan katanya makhluk tu semua pun dah keluar dah daripada rumah biru tu. Jadi waktu dia orang ni semua nak pindah daripada rumah tu, 6 bulan kemudian, barulah Makcik Ani ni buka cerita tau. Makcik Ani ni cakap sebelum dia orang duduk dekat rumah tu dah kosong selama 8 tahun.
Dan semua yang sewa dekat situ takkan lebih daripada sebulan. Yelah, dia orang semua tak tahan. Semua orang pun cabut tau. Makcik Ani ni sendiri memang tertunggu-tunggu untuk orang masuk ke dalam rumah biru tu. Sebab dia cakap dia dah tak tahan dah. Dia selalu diganggu dengan makhluk yang ada dekat rumah biru tu. Makcik Ani cakap dia memang selalu dengar bunyi orang menyanyi, bunyi orang mandi, bunyi kemas rumah, bertengkar, lepas tu berlari-lari. Seolah-olah macam ada penghuni lah dalam rumah tu. Dan dia berharap sangat supaya adalah jiran dia lepas ni yang tinggal lama sikit dekat situ dan tak biarkan rumah tu kekal kosong. Katanya Alhamdulillah lepas dia pindah je daripada rumah tu, tuan rumah tu yang juga seorang askar pindah masuk dekat situ dan menetap dekat situ. Dan dia cakap nasib baik jugalah, Alhamdulillah jugalah makhluk-makhluk tu semua tak menyerupai ataupun tak menunjukkan rupa-rupa yang tak boleh diterima. Yelah, rupa ayah dia dengan adik dia kan macam boleh acceptable lagi kan, daripada rupa-rupa yang buruk tu kan. Okey, kisah yang kedua ni, dia bagi tajuk benda tu menyerupai Hasan. Katanya benda ni berlaku masa dia masuk ke kolej kediaman dekat salah sebuah IPT. Jadi nama dia Echah. Dan dekat kolej kediaman tu, dekat satu buah rumah, ada tinggal 8 orang penghuni. Masa tu dia tinggal dengan 6 orang Melayu dan juga 2 orang India. Nak dijadikan cerita, 2 orang student India tadi balik rumah. Dalam ramai-ramai housemate dia tu, dia dikatakan orang yang paling berani. Sebab dia cakap dia tak takut lipas, dia tak takut ulat, dia tak takut benda-benda yang orang perempuan lain takut. Cuma kalau dengan benda tu, katanya dia seriau jugalah. Yelah, sebab dia boleh merasakan benda tu, tapi Alhamdulillah dia tak nampak. Masa dia dekat sekolah menengah pun, dia pernah tolong seorang cikgu ni ubatkan seorang pelajar yang kena kacau. Cuma dia bukanlah pandai sangat pun. Sebab masa tu, dia cuma baca surah-surah hafazan yang kena hafal dekat tingkatan 5. Jadi, ada satu malam tu, masa dia ada dekat kolej, masa tu lebih kurang dalam pukul 8 lebih. Diorang berenam ni ada dekat ruang tamu. Diorang buat kerja masing-masing. Ada yang buat assignment, ada yang buat kerja itu, buat kerja ni kan. So masa tu diorang tak rasa apa pun. Diorang tak rasa ada benda yang pelik pun. Jadi tak lama lepas tu, dia pergi kemas-kemas baju dia yang dah jemur tadi. Dia angkat, lepas tu ada yang nak kena gantung, ada yang nak kena kelipat. Tapi tiba-tiba, masa dia nak pergi gantung baju dia dekat pintu bilik, dia rasa macam ada seseorang yang tolak pintu bilik tu tau. Dan benda tu tolak pintu daripada luar. So apa lagi, marahlah dia kan. Sebab dia ingatkan kawan-kawan dia. Tambah pula bukan sekali je dia kena, tapi banyak kali tau. Katanya 2-3 kali jugalah dia kena macam gitu. Jadi dia pun macam yelah marah. Lepas tu pergi ke ruang tamu, tanya kawan-kawan dia siapa punya kerja. Dia cakap, siapa yang main-main pintu? Kacau aku je. Dan salah seorang kawan ni cakap apa tau? Dia cakap, mana ada orang nak main-main pintu tu? Kita orang semua kat sini lah. Lepas kawan dia cakap macam itu, dia dah rasa tak sedar hati dah. Dan muka kawan-kawan dia yang lain pun nampak macam lain lah kan. Dah tu dia backup balik. Dia cakap mungkin angin kot, mungkin kipas angin ke apa kan yang tolak pintu tu. Dah tu dia pergi dalam bilik dia. Dia lipat-lipat baju, kemas-kemas baju macam tu kan. Dan masa tu sebenarnya dia buka pintu bilik. Sebab dia dah rasa tak sedar hati, dia dah rasa takut. Tengah dia syok-syok lipat baju tadi, sekali dia dengar bunyi yang sangat kuat tau. Boom, macam gitu. Seolah-olah macam ada sesuatu yang jatuh. Rupa-rupanya baju t-shirt dia yang colour putih yang dia sidai tepi almari tu boleh terjatuh. Tapi masalahnya bunyinya tu seolah-olah macam baju tadi disentap dengan kuat tau. Lepas dah dia dengar bunyi yang sangat kuat tadi, kaki dia ni semua dah lembik dah. Dia dah tak boleh nak jalan. Lepas tu dia keluar juga daripada situ, pergi ke arah ruang tamu tempat member dia semua kan. Dan sebab dia dah tak mampu nak berdiri, nak berjalan, dia pergi jalan guna lutut je masa tu tau. Dah sampai dekat ruang tamu tu, dia pun ceritalah dengan kawan dia kan. Dia cakap baju dia jatuh bunyi kuat gila. Cuma kawan-kawan dia ni semua cakap, kita orang mana dengar apa-apa. So lepas tu diorang semua decide kita duduk dalam bilik je lah. Masa tu 3 orang duduk dalam bilik A
dan 2 orang duduk dalam bilik C. Ada salah seorang kawan dia orang ni yang dia orang bagi nama gelarannya sebagai Hudson. Jadi si Hudson ni sebenarnya dia offer nak siap-siap lah, sebab katanya masa tu, pada malam tu, dia dengan Echah ni ada perjumpaan pada pukul 9.30 malam. Jadi dia seorang je lah pergi siap-siap semua kan. Dan dalam masa tu dia orang dah tak kena ganggu lagi dah, cuma dia masih lagi rasa takut. Jadi kawan dia yang temankan dia masa tu namanya Ama. Kebetulan Ama ni minat Korea, jadi dia pun bukalah lagu Korea kan. Katanya dia pergi buka lagu Korea tu dekat laptop, dan laptop tu pula menghadap dinding. Yang Echah ni pula dia pergi sambung lipat baju. Dah tu dia buka luas pintu tu dan dia pergi lipat baju atas katil. Katil tu pula betul-betul menghadap pintu masuk bilik tu lah. Okey, dalam pukul 9.15 macam tu, tiba-tiba je dia nampak Hudson panggil dia tau. Hudson tu cakap, Aisyah, jom pergi. Dia orang kan ada perjumpaan kan dalam pukul 9.30 macam itu kan. Cuma Hudson ni, muka dia cuma pandang je dekat sebelah bawah tau. Dan dia berjalan cepat gila. Dan Echah pula dia tak fikir panjang. Dia cuma cakap, kejap Hudson, aku belum siap lagi ni. Tapi Hudson tak berhenti tau. Dia terus straight je jalan. Dan Echah cakap dia seolah-olah macam kena pukau tau. Dia pergi kejarnya Hudson tu sambil-sambil dia jerit, Hudson, kejap lah Hudson. Dan tiba-tiba kawan dia ni keluar daripada bilik dan tanya Echah, Echah, kau kejar siapa? Jadi Echah ni pun jawab lah kan, dia kejar Hudson. Tapi Hudson ni hilang dah lepas dia nampak ada kereta yang lalu. Dia nak ikut Hudson tu, tapi dia baru teringat yang dia belum lagi pakai tudung. Dan dia sendiri pun macam tak siap lagi lah masa tu. Dan kawan-kawan dia ni cuma respon macam ni, mungkin Hudson tu sahaja je kot nak mainkan kau. Dah tu Ama tadi pun duduk balik dalam bilik dia sambil-sambil dengar lagu. Dan tiba-tiba Echah ni nampak Hudson tadi baru je keluar toilet. Hudson pun tanya, Echah, kau kenapa panggil aku? Aku kat toilet, sakit perut. Masa tu Echah apa lagi? Tak mampu nak berkata-kata dah. Dia cuma diam je. Masa tu Echah tadi dia masuk dalam bilik dia dan dia dah tak boleh nak cool down dah. Dia resah sangat. Dah tu dia pergi ke bilik A. Dia jumpa dengan Wawa, salah seorang kawan dia orang juga. Dan dia ceritakan apa yang berlaku. Masa tu dia menangis-nangis, cerita dekat bawah kan. Yang Ama tu pula ada dekat dalam bilik Aisyah tadi. Dia tahu je dia kena tinggal, dia terus masuk ke bilik A juga. Dan dia tanyalah kan apa yang dah berlaku kan. Jadi Echah pun ceritalah apa yang berlaku sebenarnya. Dia cakap benda tu dah berani tunjukkan diri dan dia menyerupai Hudson. Katanya malam tu juga dia demam. Dan perjumpaan pukul 9.30 tu tak payah cakap lah, dia memang tak pergi. Dah tu dia call abah dia, dia call ayah dia. Dia nangis-nangis ceritakan apa yang berlaku pada diri dia. Abah dia cuma nasihatkan banyak-banyak selawat, banyak-banyak baca Quran. Sebab katanya benda tu cuma nak test keimanan dia je. Esok paginya tu, dia pergi laporkan hal ni dekat fellow asrama. Lepas tu adalah senior dia juga kan yang tahulah tentang hal-hal mistik ni. Jadi senior ni pun tanyalah sama ada Echah ni pernah buat tak sesuatu yang berbau mistik. Echah ni pun teringat yang dia pernah tolong cikgu dia untuk ubatkan seorang pelajar yang masa dia dekat sekolah menengah hari tu lah. Dah tu senior tadi pun cakap mungkin benda tu cuma nak uji awak je kot. Dia cuma nak tengok sejauh mana kekuatan mental awak. Dah tu senior tadi bagi ayat untuk dia dinding diri sebagai pelindung macam gitu. The end. Okay, saya rasa sampai di sini untuk video kali ini. Saya harap korang sukakan video ni. Dan macam biasa, kalau korang sukakan video ni, jangan lupa tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buka. Bye-bye.